hamdu idza radita. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammad. Salatan wa salaman lazimaini wa mutalazimaini ala habibina al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kerana mengizinkan untuk kita bertemu berkumpul pada malam ini membaca ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya dapat kita duduk sekejap seketika mengambil pengajaran daripada mutiara hadis Nabi SAW yang saya petik daripada kitab Wasiat Agama dan Nasihat Imam. Nasihat Agama dan Wasiat Imam mudah-mudahan menjadi pengajaran pedoman untuk kita dalam meneruskan kehidupan ini, insya-Allah. Dalam pada malam ini ada satu bab, satu tajuk yang saya nak petik, nak kongsikan, iaitu tajuk yang bertajuk La tashab illa salihin. Jangan kamu berkawan melainkan dengan orang-orang yang saleh. Ya. Berkawan memang adalah satu perkara yang menjadi lumrah dalam kehidupan manusia. Sedar tidak sedar kita berkawan dengan hampir berbagai insan, hampir berbagai orang, wataknya, statusnya. Tetapi di sini para ulama melalui hadis-hadis Nabi, mereka memberi tunjuk ajar kepada kita. Ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, Nabi kata kepada kita, jangan kita berkawan melainkan dengan orang-orang yang saleh. Ya, maksudnya di sini ialah kita nak kawan, kita kena pilih orang yang bertakwa. Maksud bertakwa di sini bahasa mudahnya ialah orang yang baik-baik. Ya, orang yang bersikap dengan sikap perangai yang baik. Sebab hanya orang yang baik saja kita dapat lihat ciri-ciri ketakwaan kepada dia. Antaranya ialah baik. Orang yang baik-baik itulah kawan kita. Bukan baik pada nama, baik pada pangkat, ya. Baik pada sifat laku dan perangainya. Itu maksud baik di sini. Lagi, apa ciri-ciri sahabat yang Nabi suruh kita cari, yang suruh kita kawan tu? Yang kedua ialah orang-orang yang berilmu. Ya, kita kawan dengan orang yang berilmu, para alim dan ulama. Ya, ilmu di sini ilmu yang utama, ya. Kawan yang utama ialah kawan yang memiliki ilmu agama. Itu yang utama. Selain daripada ilmu-ilmu yang lain, ilmu akademik pun kita kena kawan juga. Tapi yang utama ini yang boleh membawa kepada ke arah pembentukan diri yang baik ialah para ilmuwan-ilmuwan Islam. Jadi kita ambil bahasa mudahnya, guru-guru kita lah, ustaz-ustaz kita, guru kita, maka kita berkawan. Cuba bina jambatan silaturahim dengan guru-guru kita. Yang kedua ialah yang ketiga ialah kita berkawan dengan ahli-ahli zuhud. Maksudnya orang yang tidak mementingkan dunia. Orang yang tidak terlalu orang kata memberatkan dunia ni. Sebab dunia ni bukan untuk kita. Dunia ini diciptakan untuk ditinggalkan. Kita memang mencari lecehnya dunia ni. Kita cari dunia tapi akhirnya kita kena tinggalkan dunia. Sebab tu disuruh zuhud supaya kita ni tak orang kata apa, tak haloba, tak seronok sangat mengejar keduniaan ini. Lalu kita tidak berdukacita kerana untuk meninggalkan dunia ini. Jadi ahli zuhud ataupun orang yang bersederhana lah maksud di sini, orang yang bersederhana terhadap keduniaan walaupun dia mampu. Jadi orang itulah orang yang dipanggil ahli zuhud. Maka kita kena kawan dengan orang yang zuhud sebegini. Sebab mereka inilah orang-orang yang dipanggil awliyaullah, para wali Allah, pembantu-pembantu agama Allah. Apa dia? Yang pertama tadi, orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang berilmu. Dan yang ketiga, orang yang zuhud pada keduniaan. Jadi, ini tiga ciri, tiga sifat yang simple, yang mudah, yang perlu ada pada kawan. Pada orang yang kita anggap sebagai sahabat, orang yang kita anggap sebagai kawan. Kenapa agama begitu menitik beratkan tentang pemilihan kawan ni? Sebab apa? Sebab seseorang itu akan dibangkitkan, ya, dengan orang yang disuka semasa di dunia. Ya, kita kawan dengan orang tu, kita bukan setakat akan berkumpul dengan dia di dunia, bahkan kita akan berkumpul bersama-sama dengannya di hari akhirat kelak. Ya, sebab itu Nabi SAW ingatkan kita dalam sepotong hadis. Hadis ni adalah hadis perbualan antara seorang sahabat dengan Nabi. Saya tak ingat nama sahabat tu, maafkan saya. Tapi dialog hadis tu saya ingatlah. Sahabat tu tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah,
Mata taqumus sa'ah. Bilakah akan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab persoalan tadi itu dengan persoalan juga. Dan sahabat tanya bila berlaku kiamat. Nabi menjawab dengan jawapan yang berbentuk soalan juga. Fama a'adattalaha. Nabi tanya balik. Apa yang kamu persiapkan tentang untuk menghadapi hari kiamat tadi? Lalu bila soalan dijawab dengan soalan, maka sahabat ni pun menjawab. Wahibbullaha wa rasulah. Nabi tanya apa yang persiapan yang dia buat untuk menghadapi hari kiamat, maka dia pun jawab, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu persiapan dia. Maksudnya dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Lalu Nabi memberi satu jawapan yang menggembirakan hati semua orang. Menggembirakan hati semua orang. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Orang yang kamu pilih. Orang yang kamu jadikan teman. Orang yang kamu jadikan sahabat. Orang yang kamu sokong. Orang yang kamu ikut. Itu. Itulah dia. Maksud daripada hadis ini, siapa yang kita jadikan kawan, siapa yang kita jadikan ikutan, itulah yang kita akan bangkit bersamanya di hari akhirat kelak. Masya Allah, betapa pentingnya pemilihan sahabat. Dalam hadis lain, Nabi menyebut, Al-mar'u ma'a jalisihi. Seseorang itu akan bersama dengan temannya. Wal mar'u ala dini khalilihi. Dan seseorang itu akan mengikut apa saja perbuatan yang dilakukan oleh kawannya. Maksudnya akan terkesan dengan kawannya. Nabi kata lagi, falyanzur ahadukum man yukhalidu. Maka hendaklah kamu melihat dengan siapa yang kamu berkawan. Jadi dalam hadis ni juga senang kata, kita ni kalau nak kenal orang, kita tak perlu tanya kepada orang tu tentang dirinya. Kita boleh kenal orang tu melalui kawannya. Kita boleh tanya kepada kawannya tentang orang yang kita nak kenali itu. Contoh, sebagai contoh. Kita ni nak kahwinkan anak kita kan dengan seseorang. Katalah budak tu lelaki ya, kita nak kahwinkan dia. Kita nak kenal budak lelaki tu mungkin kita susah kan secara direct kita nak kenali dia. Tapi kita boleh cari orang kawan dia. Melalui orang kata apa, sedikit usaha, kita boleh mengenali budak tadi itu melalui kawannya. Kita tengok kawannya perangai macam mana, sikap macam mana, lalu kita dekati kawan tadi dan kita bertanya. Kita boleh selidik, kita boleh tanya. Kenali budak yang kita nak jadikan menantu tu mungkin dengan kita mengenali sahabat dia. Jadi sahabatnya itu sedikit sebanyak sebenarnya adalah bentuk ataupun adalah acuan daripada orang yang kita nak kenal tadi. Jadi itu daripada hadis Nabi, mengajar kita untuk mengenali orang. Sedikit lagi daripada hadis Nabi SAW memberi panduan kepada kita tentang bagaimana keadaan akhir zaman hari ini. Nabi kata, al-jalisus salihu khairun minal wahdah. Kawan yang baik lebih baik daripada sendirian, berseorangan. Maknanya Nabi suruh kita berkawan dengan kawan yang baik. Kerana berkawan dengan kawan yang baik itu lebih baik daripada duduk seorang-seorang. Itu bahasa mudahnya. Lebih baik daripada tidak berkawan langsung. Kemudian sambungan hadis tu, wal wahdatu khairun minal jalisis su'. Dan bersendirian itu, maknanya berseorangan itu lebih baik daripada jalisis su', iaitu kawan yang jahat, kawan yang buruk. Panduan daripada hadis ni, Nabi suruh kita kawan dengan orang yang baik. Kerana berkawan dengan orang yang baik itu lebih baik daripada kita bersendirian. Dan bersendirian pula adalah lebih baik daripada kita berkawan dengan orang jahat. Maknanya, larangan dalam hadis ni ialah Nabi tak bagi kita berkawan dengan orang yang buruk perangai, orang yang jahat, orang yang sikapnya tak elok, orang yang sikapnya tak baik. Kalaulah di satu kawasan itu kita memang tak ada kawan, tak tahu kita nak kawan dengan siapa sebab kita tengok huru-hara sikap dan perangai orang macam-macam.
yang tidak kena dengan mata ataupun tak kena dengan kacamata agama. Jadi oleh itu kita pun ambil tindakan tak nak kawan dengan siapa-siapa. Itu seperti yang dia ajarkan dalam hadis. Ada panduannya dalam hadis ini. Kerana apa? Jika kita mengambil keputusan untuk melangkah dan berkawan juga dengan orang yang tak elok perangainya, tak bagus perangainya, maka bimbang, buruk perangai orang itu akan berpindah kepada kita, maka kita pun akan jadi orang yang buruk dan akan berkembang biaklah sikap-sikap buruk tadi itu dalam diri kita, dalam keluarga kita, akhirnya kita pun dan juga menjadi salah satu kumpulan yang membentuk entiti masyarakat yang buruk. Jadi bagi memastikan akhlak yang tidak baik ini, sikap yang buruk ini tidak berjangkit kepada orang, Nabi kata duduk seorang-seorang lagi baik supaya pupus, supaya hilang perangai yang buruk itu. Tetapi keadaan ini memang berlaku hari ini. Dalam kehidupan kita hari ini, sikap-sikap yang tidak elok ini memang ada di mana-mana sahaja dalam kehidupan kita. Jadi kita lah yang nak kena tahu, nak kena mengenali apa yang baik, apa yang tidak baik, supaya kita dapat selamatkan diri kita. Sebab apa? Penting sangat untuk kita memilih sahabat yang baik ini, sebab antara faedahnya yang utama disebut dalam kitab ini ialah berkawan dengan orang yang soleh ini menjadi satu asbab kepada qurbatan ilallah. Asbab kepada kehampiran, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang baik, orang soleh, dia dekat dengan Allah, maka kita pun secara tidak langsung akan dibawa terikut dengan sikap orang yang dekatkan dirinya kepada Allah ini. Maka kita juga akan jadi baik. Kita pun akan jadi hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh galakkan diri kita, galakkan keluarga kita, galakkan anak kita berkawan, bersama, berdamping dengan orang-orang yang baik. Katakanlah kita ini ada sikap yang tak baik, ada keluarga kita ada sikap yang tak baik. Kemudian kita nampak anak jiran kita ataupun tetangga kita ada mempunyai ahli keluarga yang mempunyai sikap yang baik. Jadi bagaimana kita nak, kadang-kadang kita melalui nasihat kita, teguran kita kepada ahli keluarga kita itu, dia tak jadi, tidak memberi bekas, tak memberi kesan. Dia memerlukan kepada pihak yang lain, iaitu dipanggil contoh tauladan daripada kawan, daripada jiran tetangga. Maka kita pun kata pergilah kawan dengan anak orang itu. Jadi di situ kita menggalakkan dia berdamping dengan orang yang baik. Mudah-mudahan orang yang baik tadi akan menarik kita. Itu dipanggil qurbatan ilallah. Bila kita kawan dengan orang baik, insya-Allah berhampiran dan berdekatan dengan orang yang baik itu akan membawa kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting sekali, jauhilah orang yang sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang kita tengok dia tidak punya sikap perangai yang baik. Kita memang ada dalam pejabat kita kadang-kadang, maaf cakap saya minta maaf, ada yang mulutnya tak elok, bila bercakap dia akan makin hamun, dia akan mencarut atau dia suka perkataan-perkataan lucah. Kita dengar dia cakap, kita tak lalu nak tegur, tak boleh nak tegur, kita tak mampu nak tegur. Kita istighfar supaya bersih telinga kita, bersih hati kita. Kita istighfar, ya Allah, Allahumma ghafir, Allah ampunkanlah dia. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Sebab kadang-kadang kita tak mampu nak tegur orang yang bercakap begitu, tapi kita sedar persekitaran itu tak elok. Percakapan itu tidak elok, jadi kita tak nak kesannya masuk ke dalam diri kita dan kita pun takut-takut terjangkit, terbawa-bawa sikap perangai yang tidak elok. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kesan kepada diri kita. Jadi saya rasa cukuplah perkongsian tentang kepentingan memilih sahabat, kerana akhirnya dia akan membawa kita kepada yang baik, akan bawa kepada syurga, dan yang jahat akan membawa kita kepada yang sebaliknya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat sekali, yang mana dalam perjalanan kehidupan kita menuju Allah SWT ni, kita memerlukan sahabat, yang mana sahabat itu dapat mengingatkan kita mengenai kebaikan. Marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah-ibadah dan juga baca-baca suci Al-Quran yang banyak manfaatnya ini. Dan terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu tadi, dan semoga dapatlah membantu memberikan
penjelasan juga kefahaman buat kita semua. Dan terima kasih kepada para jemaah yang sudi duduk sama-sama hingga ke akhir majlis ini. Dan Ustaz mohon tutuplah kita tangguhkan majlis kita ini dengan kafaratul majlis dan salawat. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.